Punca utama dalam berlakunya pencemaran ini adalah sikap tidak bertanggungjawab individu mahupun sebuah organisasi dalam pencemaran. Sebagai contoh, aktiviti ekonomi seperti pembukaan kawasan perumahan dan perindustrian yang baru diperlukan, tetapi ekosistem sesebuah kawasan tersebut perlu dipelihara. Penebangan hutan dan penerahan bukit tanpa ada tindakan pemeliharaan seperti penanaman semula pokok telah menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat mereka. Hal ini menyebabkan berlakunya bencana seperti tanah runtuh dan banjir kilat kerana ketiadaan pokok-pokok yang selama ini menjadi tunjang utama kekuatan tanah di kawasan tersebut. Justeru, kekayaan yang kian mengaburi mata-mata orang yang tidak prihatin akan alam semula jadi ini harus dibukakan mata dan ditunjukkan kesan dan akibat sekiranya pencemaran ini berlaku dan meninggalkan kesan terhadap diri mereka sendiri. Dalam pada itu, penguasaan undang-undang yang semakin lemah juga antara punca berlakunya pencemaran yang semakin menjejadi pada hari ini. Peranan pihak kuasa dilihat semakin kurang dan pemantauan yang tidak konsisten menyebabkan individu yang tidak bertanggungjawab membuat onar dan mengendahkan kedaulatan undang-undang. Integriti pihak berkuasa perlu dipersoalkan lantaran kes-kes penerima rasuah dikaitkan dengan penjawat-penjawat awam. Hal ini kerana berlakunya tekanan ekonomi dan sikap tidak bertanggungjawab individu yang menyerahkan wang haram hanya kerana ingin melepaskan diri daripada tindakan undang-undang. Pihak kerajaan sewajarnya lebih menumpukan perhatian dalam bab kewajikan pegawai-pegawai yang bertugas menegakkan kedaulatan undang-undang negara. Pada masa yang sama, antara dimensi lain yang menyebabkan pencemaran ini adalah kelonggaran dasar atau polisi kerajaan dalam kepentingan alam sekitar. Kerajaan telah mengimplementasikan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 mengandungi peruntukan yang bertujuan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran serta memperbaiki kualiti alam sekeliling dan daripada pencemaran meliputi pencemaran air, udara, bunyi, tanah dan laut. Namun, pencemaran masih berlaku secara berluasa, bab kata peribahasa Melayu seperti melepaskan batu di tangga, yang bermaksud perlakuan kerja yang dilakukan secara sambil lewa. Jikalau kita lihat kepupusan haiwan semakin menjadi-jadi, pembangunan secara lestari tidak dilaksanakan sehinggakan berlaku pencemaran yang memakan diri. Misalnya, kejadian yang berlaku di Pasir Gudang, Johor, di mana kawasan perindustrian dibina hampir dengan kawasan perumahan dan sekolah dan pencemaran udara yang teruk mengakibatkan sekolah ditutup dan kanak-kanak dihantar ke hospital. Harapan yang tinggi untuk pihak kerajaan hari ini mengutamakan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di samping memacu ekonomi negara ke arah kegemilangan. Akhir sekali, punca pencemaran alam sekitar adalah disebabkan oleh penggunaan sumber tenaga yang mencemarkan alam seperti diesel dan bahan bakar yang lain. Faktor perindustrian dan faktor pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petrol dan diesel menyumbang kepada pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Gas-gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta, bas, lori dan motosikal secara berlebihan telah menyebabkan indeks udara berada pada tahap yang membimbangkan bagi kesihatan marhum dewasa ini. Kita boleh melihat contoh seperti di negara Norway yang menggunakan penggunaan kenderaan elektrik ataupun berasaskan tenaga yang boleh diperbaharui. Mereka memberi pengecualian cukai dan kemudahan parkir untuk pengguna kenderaan tersebut sekaligus mengurangkan pelepasan gas-gas yang mencemarkan udara dan memanfaatkan sumber tenaga yang berpotensi untuk masa hadapan. Maka, pendekatan teknologi dan sistem yang mensela alam perlulah digalakkan agar kita dapat bersama-sama mencegah pencemaran ini daripada terus berleluasa.